Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah tumpuan ruang bicara hari ini juga masih lagi menumpukan perhatian kepada Pemerkasa Plus, iaitu satu lagi pakej rancangan ekonomi yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah Pemerkasa Plus, bantu survival rakyat dan negara. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang akan kita hubungi melalui kuburan Skype untuk bercakap ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azali Mohamad, iaitu dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Datuk Syukuri. Datuk sihat ah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Datuk, kita nak cakap. Studio sihat? Alhamdulillah, semua sihat. Okey, Datuk, kita nak cakap tentang satu isu yang sebenarnya menjadi perbincangan kalangan rakyat Malaysia setelah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam mengumumkan apa yang dikenali sebagai Pemerkasa Plus. Tetapi saya juga ingin mendapat pandangan Datuk secara ringkasnya lah. Analisis Datuk sendiri, pemerhatian Datuk sendiri tentang apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila kita sentuh tentang Pemerkasa Plus ini, Datuk. Terima kasih Datuk Sarkawi. Saya rasa kita telah mengulas daripada prihatin dahulu. Ya. Dan penjana plus. Ya. Sekarang ini Pemerkasa Plus. Betul. Ya, jadi memang pengumuman yang Amat Berhormat keluarkan ini memang bertepatan lah. Walaupun kadang-kadang kita merasakan orang yang menerima insentif ini tidak rasa mencukupi. Ya. Tetapi masa yang sama sekurang-kurangnya pakej-pakej ransangan atau suntikan kewangan ini memang diperlukan. Terutama dalam keadaan yang saya boleh kata kita ni stres lah semua kan. Ya, betul. Manusia stres, ekonomi stres. Semua keadaan stres. Ya. Jadi memanglah Prime Minister kerajaan terpaksa memikirkan pakej-pakej yang boleh mengurangkan tekanan kepada ekonomi, kepada rakyat, dan dua agenda yang berterusan saya dapati tentang isu peningkatan kesihatan rakyat, dan juga saya rasa pakej ekonomi kepada sektor perniagaan, terutamanya SME, micro SME, dan juga yang penting sekali adalah golongan-golongan yang mendapat sasaran suntikan ni, macam P40, yang berhutang, masih lagi ada hutang dengan pihak-pihak bank dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kerajaan itu berhadapan dengan constraint kewangan. Jadi inilah yang perlu saya punya pandangan, kerajaan terpaksa balancekan antara mengekalkan pertumbuhan ekonomi, masa yang sama mengurangkan kerusakan terhadap isu COVID pandemik. Ya, betul. Mungkin Datuk, sesuatu yang bersesuaian lah daripada apa yang Datuk sebut. Kita tahu penekanan yang ingin dilakukan oleh kerajaan. Ini pun juga disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bukan mudah sebenarnya untuk melakukan satu proses keseimbangan di antara life and livelihood sebenarnya. Jadi itu merupakan cabaran yang cukup hebat kepada kerajaan ketika ini. Tetapi secara ikhlasnya, apakah Datuk melihat bahawa dengan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui Pemerkasa Plus ini, ianya mungkin tidak 100% memenuhi apa yang dihajatkan ataupun diinginkan oleh rakyat jelata, tetapi apakah Datuk melihat bahawa ini mungkin akan meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh semua pihak yang terlibat, terutamanya dalam sektor ekonomi secara keseluruhannya, Tok? Terima kasih, Datuk. Tapi saya melihat apa matlamat Pemerkasa Plus pada kali ini. Memang agak very fokus kepada isu yang pertama ialah meningkatkan kapasiti kesihatan rakyat.
ataupun kumpulan-kumpulan yang terkesan tentang kebesaran pandemik COVID ini. Itu yang pertama. Matlamat yang kedua ya agenda prihatin rakyat, meneruskan suntikan subsidi bantuan kewangan kepada kumpulan B40, kepada pekerja-pekerja yang kemungkinan telah pun kehilangan pekerjaan, oleh itu mereka kehilangan pendapatan bulanan. Dan yang ketiga, matlamat kita meningkatkan, menyokong kelangsungan sektor perniagaan tadi. Terutama perniagaan yang kecil-kecil ni lah, Datuk Sarkawi. Jadi memang tidak dapat merangkumi semua sektor-sektor ekonomi dan golongan rakyat. Tetapi terdapat yang kumpulan-kumpulan sasaran yang betul-betul memerlukan suntikan daripada pihak kerajaan ini. Jadi dalam keadaan kita berhadapan dengan isu yang agak kritikal dah bulan Jun. Jadi saya rasa bertepatan. Walaupun ada satu dua ruang yang terus di-add pada penghujung rancangan nanti, saya ingin mencadangkan juga kepada Yang Amat Berhormat supaya melihat dan meneliti perkara-perkara yang terfokus untuk kita bantu rakyat di Malaysia ini. Saya suka bila Datuk sebut tentang apa yang ingin dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kerajaan dalam Pemerkasa Plus ini. Memang tumpuan yang cukup serius sebenarnya diberikan untuk membantu ataupun menyelesaikan masalah COVID-19 yang sedang melanda negara kita ketika ini. Dan kalau kita lihat jumlah yang diperuntukkan juga merupakan satu jumlah yang agak besar sebenarnya itu ya. Contohnya lebih kurang 450 juta ringgit telah pun diperuntukkan dalam Pemerkasa Plus kali ini dalam usaha untuk menambah katil-katil yang ada di di hospital-hospital yang melakukan rawatan terhadap COVID-19 ini. 550 juta juga diperuntukkan untuk membantu dalam usaha dari segi operasional dan juga management di hospital-hospital dalam menghadapi pandemik COVID-19. Dan yang menarik juga ialah 14,000 medical officers dan juga jururawat yang kontraknya akan tamat, akan disambung ataupun dipanjangkan sehingga tahun 2022. Dan sesuatu yang menarik juga, 500 kaki tangan Kementerian Kesihatan yang mungkin akan bersara pada tahun ini, mereka juga akan diambil semula atas dasar kontrak. Jadi apakah Datuk melihat inilah satu tumpuan yang cukup serius sebenarnya diberi oleh kerajaan dalam usaha untuk cuba meringankan bebanan dan juga serangan pandemik COVID-19 itu. Dalam inisiatif ini, alhamdulillah, ini satu langkah yang strategik. Dalam keadaan berhadapan dengan situasi yang kritikal inilah, mungkin ada doktor-doktor yang yang nak bersara boleh disambung. Pakaran mereka, kemahiran mereka ni diperlukan. Dan saya juga mendengar petang tadi Yang Berhormat Saudara KJ mengumumkan beberapa pusat-pusat vaksinasi yang baru. Jadi ke arah persediaan begini amat diperlukanlah sangat oleh negara kita. Jadi macam pusat-pusat penempatan macam seperti di Maem, saya tengok dalam kita tak pergi tempat. Tapi kita tengok dari segi dalam media-media sosial memang agak kritikal, memerlukan suntikan infra seperti yang telah pun diumumkan oleh Maklumat. Jadi di samping itu juga mungkin pengurusan data pun perlu suntikan modal yang perlu suntikan kewangan yang baru. Jadi kita tidak boleh mengharapkan MySejahtera saja. Because data-data ni bersepah di satu Malaysia. Jadi mungkin kaedah pengumpulan data, pengalisan data boleh buat lagi pesat dan boleh disebarluaskan dengan segera kepada keseluruhan rakyat negara kita. Jadi awareness data ni penting untuk supaya rakyat lebih memahami berapa seriusnya keadaan pandemik di negara kita ini. Kalau dulu ada Datuk Sarkawi, angka kematian ni single digit. Betul. Sekarang ini kita lihat dah double digit.
dan besar pula angkanya. Jadi ini memerlukan satu, saya rasa yang berhormat KJ telah pun membuat pengumuman yang baru juga. Saya juga begitu tekun mengikuti beliau. Ya. Terutamanya dengan ketibaan supply baru, stok vaksin yang baru ni. Ya. Jadi kita kena cepatkan ni. Tak boleh ambil masa setahun ataupun 2 tahun untuk rakyat terima vaksin ni. Ya. Jadi mesti diperbanyakkan pusat-pusat untuk suntikan vaksin. Dan melalui MySejahtera saya satu platform yang agak terhad lah bagi saya kan. Saya pun struggle itu untuk mendaftar. Menggunakan platform MySejahtera yang dibuka kali kedua untuk golongan lebih. Jadi alhamdulillah dah cakap ni. Ya. Okey, kita akan sambung lagi Datuk. Tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Pemerkasa Plus, bantu survival rakyat dan negara. Dan kita tentunya masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Azali Mohamad dari Universiti Putra Malaysia. Baik, sesuatu yang menjadi harapan daripada rakyat setiap kali package rancangan ekonomi diperkenalkan ialah apa yang akan mereka dapat. Dan kalau kita lihat bahawa untuk bantuan prihatin rakyat misalnya dalam package Pemerkasa Plus ini Datuk ya, peruntukan sebanyak 2.1 bilion ringgit telah pun diperuntukkan oleh kerajaan. Tetapi ada juga yang merasa bahawa mungkin dari segi pembahagian dan juga bantuan kepada ini, kenapa tu hanya tumpuan kepada golongan B40 sedangkan golongan pertengahan juga sebenarnya mengharapkan sesuatu daripada Pemerkasa Plus ini. Tapi mungkin Datuk ada pandangan tersendiri berkaitan dengan isu ini, Tok. Terima kasih sekali lagi. Kita tahu bahawa kerajaan punya sumber hasil agak constraint sekarang ini. Okay. Jadi memang ada suara-suara mengatakan cadangan dalam keadaan begini kerajaan perlu meningkatkan hutang untuk membantu rakyat. Itu satu pandangan lain. Saya rasa mungkin kerajaan memberi keutamaan pada B40 ni limitnya kepada 5,000 dahulu. Mungkin kalau selepas bulan 6, bulan 7 ataupun ekonomi ni berkembang dengan baik, mungkin yang berhormat Perdana Menteri mempunyai pandangan baru untuk juga menyokong kumpulan-kumpulan sasaran yang berpendapatan sehingga 5,000 tadi yang seperti Datuk Sarkawi cadangkan. Jadi masa yang sama saya rasa perkara bantuan dahulunya beri bantuan sehari hidup, bantuan prihatin rakyat. Mungkin ada satu lagi package baru nanti Datuk Sarkawi tapi sekarang ni pun telah melibatkan hampir 6 juta penerima, kalau tak silap saya lah. Jadi kalau kumpulan yang 5,000 pun dapat diberi peluang untuk menerima sedikit sebanyak bantuan kewangan tunai, mungkin bilangan dia akan meningkat. Jadi persoalan dia dari mana sumber kewangan yang kerajaan nak cari. Jadi itu satu persoalan yang kena balance lah, sebab dasar pencukaian ni sumber hasil yang utama kerajaan memang satu dasar yang tidak popular. Sebab meningkatkan cukai untuk menambahkan hasil memang akan menimbulkan tekanan yang baru pada kerajaan lah, saya rasa. Okey, Datuk. Jadi boleh dengan syarat kerajaan boleh mencari sumber kewangan yang baru. Okey, satu lagi isu juga yang dibangkitkan oleh rakyat ialah berkaitan dengan mereka juga menunggu apakah akan ada satu tawaran moratorium yang mungkin akan dapat diteruskan kerana dilihat bahawa kali ini isu ini tidak diberi perhatian yang begitu serius, tidak melibatkan rakyat yang mungkin ketika ini golongan yang betul-betul memerlukan moratorium itu dipanjangkan lagi dan sebagainya. Jadi pandangan Datuk? Moratorium tu satu, saya rasa yang berhormat umum kalau ingin mengambil 100% beri moratorium 3 bulan.
Kalau untuk dibayar separuh saja 6 bulan. Okey. Jadi itu pilihan kepada peminjam dengan pihak bank. Jadi kita tahu bahawa moratorium ini adalah urusan antara peminjam dengan pihak bank. Kerajaan campur tangan, boleh. Tapi melalui rundingan dengan antara pihak-pihak bank perdagangan dengan bank negara. Bank negara Jadi kalaulah kerajaan ingin melaksanakan seperti yang dahulu juga, masa penjana tu, tapi kita pihak bank negara berunding dengan pihak komersial. Tapi saya rasa inisiatif macam ini tidak perlulah bagi saya dalam keadaan sekarang ni. Tidak perlu menunggulah, ni pandangan pribadi saya lah Datuk Jokowi. Tidak perlu menunggu kerajaan buka mulut lah. Saya rasa support time commercial bank sendiri mengusulkan kepada kerajaan. Tahun lepas pun kita tak dengar bank yang rugi. Walaupun mereka melaksanakan moratorium 6 bulan. Jadi kemungkinan tahun ini telah baik sikit. Mungkin pihak komersial bank, pihak perdagangan sendiri mengusulkan mungkin sesuatu yang luar daripada moratorium. Mengusulkan kepada bank negara untuk bank negara dekat kepada pihak kerajaan. Okey. Pandangan awal saya lah. Okey, pandangan Datuk juga. Satu lagi isu juga yang dibangkitkan ialah tentang tidak ada pengumuman untuk memanjangkan pemberian ataupun pengambilan, kita guna istilah pengambilan wang simpanan dalam KWSP. Memang kita ada ICNA yang masih lagi berterusan, tetapi ianya akan berakhir kalau tak salah saya pada penghujung ataupun pada bulan ini. Sebenarnya ini the last payment yang akan dikeluarkan oleh KWSP kepada penerima ICNA. Jadi apakah mereka merasakan mungkin mereka mengharapkan bahawa dalam Pemerkas Plus ini kerajaan mungkin akan memanjangkan semula pengeluaran wang simpanan KWSP ini melalui seperti apa yang dilakukan dalam ICNA. Apakah Datuk melihat ini mungkin boleh difikirkan secara serius oleh kerajaan? Memang boleh. Satu simpanan yang lebih 90,000, satu yang bawah 90,000. Banyakkan penerima yang kali untuk bulan ke-6 akan diterima bulan Jun lah. Tapi jika pihak jika kalau kita lihat simpanan kita tu masih lagi punya baki apabila bersara, boleh. Bagi saya memanglah sebagai saya penyimpan. Saya menyerahkan duit saya ke orang lain untuk menyimpan bersara. Jadi saya dah terdesak. Jadi saya nak gunakan sebahagian. Mungkin boleh keluarkan lagi lah sedikit lagi ke. Why not? Right. Sebab itu kita dalam keadaan kita pun tak tahu apa yang akan berlaku dalam 6 bulan akan datang pada simpanan kita nanti. Jadi saya rasa agak positif dengan pandangan Datuk Jokowi untuk membenarkan lagi jika ada boleh dikeluarkan, bagi mereka keluarkan. Tapi bagi syarat-syarat yang lebih ketat sedikit lah. Okey, untuk terus memberi support ataupun sokongan kepada business continuity, ini pun sesuatu yang penting juga. Tapi apakah secara ikhlasnya Datuk melihat iaitu apa yang disarankan ataupun dicadangkan dan juga diluluskan dalam Pemerkas Plus ini sebenarnya tepat menuju ke matlamat itu, Tok? Gini Datuk, saya rasa dalam keadaan pandemik ini, yang pertama kita mengurus tekanan emosi rakyat. Perkara yang kecil kalau tak diurus dengan baik, yang teliti akan menjadi isu. Jadi memanglah banyak perkara-perkara yang perlu kerajaan putuskan, tapi melihat kepentingan rakyat. Dalam keadaan ini kerajaan hanya mengurus urusan pandemik negara dan juga ekonomi kan. Jadi banyak perkara-perkara yang kalau kerajaan nak pertimbangkan, mestilah melihat pada dua ni. Mengurus emosi rakyat, mengurus kesihatan dan juga ekonomi rakyat. Jadi mungkin kerajaan terpaksa, orang kata kalau dalam keadaan berperang ni dengan musuh yang kita tak nampak, kita terpaksa membuat assumption, andaian-andaian yang paling ekstrim. Jadi kemarahan rakyat, tekanan perasaan rakyat. Even Datuk Jokowi kita dikurung dalam rumah 4 hari pun kita dah
Betul. Kita dah gelisah kan nak masjid. Tak boleh dah gelisah. Ya. Jadi isu yang sekecil-kecil kena diuruskan. Jadi mungkin akan ada satu platform lagi untuk nanti mengurus tekanan emosi rakyat. Ya. Okey, saya juga dah dapat pandangan Datuk lah. Kita tahu bahawa jumlah yang terpaksa dibelanjakan oleh kerajaan untuk Pemerkas Plus ini diumumkan lebih kurang 40 bilion ringgit sebenarnya diperuntukkan untuk Pemerkas Plus kali ini. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini sebenarnya harus difahami oleh rakyat bahawa ianya juga merupakan satu lagi bebanan kepada kerajaan kita untuk menampung satu jumlah yang bukan kecil sebenarnya 40 walaupun disebut sebagai 40 bilion ringgit, tetapi sebelum itu kerajaan telah pun belanja lebih kurang berapa 340 bilion sebelum ini dalam pakej-pakej rangsangan ekonomi sebelum ini. Jadi pesanan Datuk kepada rakyat untuk memahami bebanan yang ditanggung oleh kerajaan sebenarnya. Okey, kerajaan ni tugas dia mengurus hasil negara. Ya. Mereka dibentuk atas dasar amanah pengundi-pengundi. Ya, di kawasan Parlimen 222 tadi kan ya. Ya. Jadi ini amanah rakyat. Ya. Ya, tapi dalam mengurus amanah rakyat ini terdapat juga constraint perundangan yang diberi kepada kerajaan untuk berdasarkan peraturan-peraturan tertentu. Walaupun kita sebagai pegang amanah duit, kita tak membelanjakan sembarangan pun tak boleh juga. Ya. Dalam keadaan constraint kewangan sekarang ni pun untuk membuat hutang saja untuk menyelesaikan masalah pada masa sekarang pun membebankan generasi yang akan datang. Betul. Jadi untuk menjadi kerajaan memang tidak popular lah dalam keadaan pada waktu ini. Tapi akhirnya sekarang saya percaya yang Mak benar-benar akan membuat keputusan meletakkan kebajikan rakyat di hadapan. Saya rasa kalau dia buat dalam keadaan itu, walaupun dasar tersebut tidak popular, jadi akan mesti ada kita menerangkan bahawa dengan keadaan kewangan yang terhad, belanjakan itu dan sebagainya. Datuk Jakawi jadi memang betul saranan Datuk Jakawi tadi, rakyat perlu diberikan maklumat sebanyak yang boleh, bukan saja 1-2 kementerian, tapi di pelbagai peringkat, daripada peringkat desa, bandar, luar bandar, sampailah ke rakyat-rakyat yang orang kata berada di taman-taman perumahan dan sebagainya. Okey, kita ada lebih kurang 1 minit saja lagi Datuk masa mencemburui kita sebenarnya. Jadi harapan Datuk sendirilah secara ringkasnya dari segi daripada apa yang diumumkan oleh kerajaan melalui Pemerkas Plus ini, Datuk. Silakan. Okey, satu dalam keadaan macam ni kita pun melihat bahawa pendapatan boleh belanja kita semakin mengecil lah, Datuk Jakawi. Mungkin memang untuk negara berada dalam keadaan pertumbuhan yang begitu sebelum pandemik mungkin agak payah. Jadi kalau kita berkembang positif dalam keadaan yang bagus pun alhamdulillah, janji kesihatan rakyat terjamin. Dan untuk meningkatkan perbelanjaan boleh belanja rakyat lah tadi, saya dah cakap tahun lepas dalam bajet 2021. Saya kata kadar cukai rakyat ni boleh dikurangkan. Kita dapat 1%. Kurangkanlah kepada 3 atau 4%. Mungkin hasil kerajaan sikit lah. Kemudian pelepasan dari segi pembelian komputer 2,500. Sekarang ini pembelian education semua online. Alat-alat elektronik, gadget untuk education online bukannya murah, Datuk Jakawi. Betul. Kalau anak tak belajar universiti, ada sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi saya rasa mungkin yang berhormat Menteri Kewangan kena fikir balik. Ada relief hujung tahun 2021 untuk income tax bagi pembelian alat-alat sokongan pembelajaran. Perlu di-doublekan, 2 kali ganda ke kepada 5,000 atau 6,000. Mana ada komputer yang untuk anak-anak kita belajar dengan selesa harga 1,000, Datuk Jakawi. Betul. Dah tak ada dah. So, tolonglah. Okey. Jadi perkara macam ni boleh mengurangkan tekanan kepada rakyat. Okey.
Baik, sayang sekali Profesor Datuk Dr. Azali, kita tak mencukupi masa sebenarnya untuk cakap tentang isu ini lebih mendalam, tapi insyaallah kita akan terus melakukan follow up berkaitan dengan Pemerkasa Plus ini, dan kita akan terus mendapat pandangan-pandangan dari semua pihak, dan kita harap mungkin dalam masa yang terdekat ini Profesor Datuk Dr. Azali mungkin dapat bersama kita di studio bercakap lebih panjang lagi berkaitan dengan isu ini. Itu harapan kami di ruang bicara ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azali Mohamad dari UPM. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang pandemik COVID-19. Kita belum lagi menang. Jadi seperti yang selalu kami pesan kepada anda, kita jaga keluarga kita, dan sekaligus kita jaga negara kita. Jumpa lagi.